Ya, dia gelakkan aku juga. Dia gelakkan aku makan. Lepas tu dia gelakkan. Si Dan tu kata maksudnya mata aku gelak lah, dia pun gelak. Assalamualaikum guys, welcome back to the channel. Okay, hari ni kita buat konten lain sikit. Kita tak ada makan-makan hari ni. Kita tak ada testing makanan. Tak ada sedap, tak sedap-sedap apa semua tak ada hari ni. Today aku nak pergi jumpa seorang kawan. Sambil tu aku nak interview dia sikit, nak bagi korang dengar cerita dia, perjuangan dia daripada start sampai habis. So siapa yang aku nak pergi jumpa, minta korang stay tengok daripada start sampai habis. Okay guys, jom kita tengok aku kacau siapa hari ni. Okay guys, macam aku bagi tahu tadi, kita nak pergi kacau seorang manusia hari ni. Ni orangnya. Okay, Hi guys. nama dia Faiz Melantak Babe, yang mana ada subscribe channel aku. Korang mungkin dah kenal, korang mungkin dah subscribe channel dia awal-awal dah lah. Kenal ke? Kenal ke? Mana boleh orang tak kenal orang popular macam ni. Aduh. So cerita dia, aku nak interview dia sikit sepanjang perjalanan YouTube dia, nak bagi korang tengok. Sebab benda ni korang jarang jumpa. Asal jumpa dia tengah makan, asal tengok aku tengah makan ni kan. Kali ni kita interview dia sikit. Wah, ni serius sikit ya? Serius sikit. Okay Faiz, Okay. sebelum apa-apa minta kau cerita sikit, kenalkan diri kau sikit dekat dia orang ni. Melantak be. Hai, Assalamualaikum geng, jumpa lagi kita. Okey, aku sekarang ni on the way nak pergi Taiping, nak jalan-jalan lah dengan family aku. Alang-alang kita bercuti ni kan. Okey. Mungkin banyak aku pernah baca satu isu, viewer duk gaduh Faiz ni bujang, Faiz ni dah kahwin, ada anak 4 lah, ada yang kata bujang, ada kata duda lah. Cuba cerita sikit Faiz, macam mana? Macam-macam gosip lah pasal aku. Okey, Assalamualaikum. Nama aku Faiz. Orang kenal aku Faiz Melantak Babe kot. Aku ni dah kahwin. Dah kahwin, dah ada anak lah. Korang kalau siapa layan video aku mesti tahulah aku asyik-asyik bawa wife dengan anak aku. Tapi ada pernah ada isu kan, mungkin Ada pula perempuan yang peminat kau lah kot. Ada seorang ni kata Faiz belum kahwin lah. Aduh. Faiz dah kahwin, belum kahwin lah kan. Ada, aku tak tahu, aku tak ingat aku baca dekat mana. Ada orang hantar kat aku screenshot tu. Dia kata ada orang gaduh, orang tanya aku dah kahwin ke belum. Aku tak tahu kenapa cerita macam tu. Biasa orang gaduh pasal makan dia, kali ni cerita pasal aku pula. Okey, ini kat channel Nasi Kandar Rana kan. Ni member aku. Aku pun sebenarnya baru kenal dia. Aku kenal ni awal-awal masa aku nampak dia punya channel. Aku satu hari tu aku slide YouTube. Aku nampak satu channel ni. Mamat ni macam style jugalah. Duduk pula tu dekat dengan rumah aku. Time tu kau salah kau tengah review dekat Jalan Pipe pasal aku. Jalan Pipe. Aku ingat video tu kau kata aku bocor rahsia sebab tu tempat lokal makan dan juga tempat kau makan. Jadi kita bocor rahsia kat orang kan. Aku sebenarnya ni geng, ada banyak pok-pok makan yang aku suka. Aku tak beritahu kat orang, tapi dah dibocorkan. Macam tu lah. Aku duduk dekat area Meru Kelang, dekat dengan rumah Najib ni, orang Kelang lah. Apa lagi nak tahu pasal aku? Dia cerita dia macam ni Faiz. Macam aku masa baru kenal, aku tertanya-tanya kau macam mana permulaan kau start buat YouTube dan macam mana kau decide nak jadi YouTuber tu. Okay. Kalau cerita benda ni mungkin sampai besok tak habis. Video ni mungkin akan jadi sejam punya video kan. Sebab aku tengok bateri kau pun dah nak habis tu. Ada spare lagi tak tahu. Okay. So cerita dia Faiz, kau bagi short sikit, pendek sikit. Kau ada orang yang berminat nak dengar, ataupun mungkin di kalangan viewers kita Faiz, ada yang minat nak jadi macam kita juga kan. Okay, kita bagi dia pendek-pendek sikit. Kau bagi semangat kat dia orang ke, ataupun cerita experience kau sepanjang masa kau nak starting tu je. Okay. Aku start buat YouTube ni tahun Ogos 2020. Maknanya aku memang dah decide aku nak buat YouTube lah. Antara sebab aku nak buat YouTube ialah aku banyak masa terluang. Cakap terus terang, sebab PKP aku tak ada job. Dan untuk itu kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan. Kita semua tersadai Memang tersadai. Aku belajar edit video kat YouTube. Aku tengok channel Indonesia macam mana nak belajar buat YouTube. Aku semua total dari situ. Aku tak ada basic. Lepas tu berbekalkan kamera GoPro 5. Lama dah tu. Kalau kau tengok video-video yang aku awal-awal semua guna GoPro. Lepas tu aku time tu pula baru PKP, kita dah baru boleh makan kat kedai. Betul. Makan kat kedai. Tapi masa tu kedai makan buka sampai pukul 8 aja tu. Pukul 8. Lepas tu limit dalam satu meja ada jarak-jarak. So zaman tu aku start buat video. Antara sebab kenapa aku buat video ni ialah aku banyak dapat, aku ni kalau nak melancong aku akan tengok video kat YouTube.
kedai makan tu macam mana, aku akan tengok review tu macam mana. Tapi tak banyak review yang ada info lengkap. Macam contohnya waktu operasi, kedai dia dekat mana, harga berapa. So jadi masalah untuk aku dan family aku. Lagi-lagi kalau mak bapak aku nak pergi makan pun, dia nak tahu lokasi tu macam mana. So aku ingat aku nak buat YouTube yang ada semua informasi macam tu. Semua berdasarkan pengalaman aku lah. So sekarang ni kalau korang tengok YouTube aku, semua ada info-info macam tu lah. Sebab dia bermula daripada masalah orang, aku cuba solvekan lah. Lepas tu kalau nak cerita pasal pengalaman tu memang macam-macam lah. Pengalaman awal-awal aku buat YouTube. Zaman aku buat YouTube tu, aku rasa tak ramai orang yang buat YouTube makan yang betul-betul review makan lah. Ada Pak Is, kita perasan ada. Cumanya ada, memang ada. Dia tak serius. Dia buat macam lebih pada untuk nak menghabiskan masa lapang dia. Mungkin lah. Macam tapi macam kau dan mungkin aku pun dah terjebak sekali ni. Kita jadikan benda ni sebagai career kita kan. Okay. Jadi dia dah jadi macam ibarat satu pekerjaan sepenuh masa. Yang tu yang kita rasa tak banyak kan Pak Is. Betul. Sebab boleh kira dengan jari kot yang betul-betul macam kita macam ibarat bekerja keluar dari cari konten, buat konten semata-mata nak kenalkan, nak bagi idea pada viewers kita, nak bagi ilham kat mana dia boleh makan kan. Betul. Pengalaman yang tak best lah. Kalau yang tu yang paling best sekali orang nak dengar. Kalau nak cerita best ni dia tak habis. Tapi yang tak best ni yang kita nak tahu. Okey, disebabkan aku ni ialah YouTuber yang main terja je. So kebanyakan video aku pun kadang aku main pergi je kedai, aku tak tanya orang, tak tanya kedai tu pun. Aku pernah juga dihalau dari kedai. Zaman-zaman tu dihalau dari kedai. Mungkin sebab kedai tu dia tahu dia punya kedai tak begitu bersih ke, aku nak buat syuting ke. Dia rasa macam tak selesa, dia tak bagi aku buat review. Tu tak apa, tak ada masalah. Aku juga pada awal-awal pembabitan aku kat YouTube ni juga, aku dulu aku banyak kali lah sebenarnya digelakkan oleh orang. Yelah zaman tu orang tak kenal aku bukan, kita tak popular, bukan betul, macam artis kan. Kita ataupun bukan popular, macam YouTuber yang dah ada sejuta subscriber. Betul. Zaman tu aku mungkin tak sampai 1000 lagi subscriber. So orang tak kenal aku, orang akan tanya. Zaman tu pula baru habis PKP, orang pelik, siapa pula Mamat ni datang-datang bawa kamera cakap seorang-seorang. Korang kena faham, aku ialah YouTuber, kita orang ialah YouTube yang bercakap direct tau. Bukannya kita dubbing suara. So benda tu dia lagi susah sebab kita kena bercakap live, kita kena jaga ada sound kat sebelah. Masa aku tengah buat video, kata salah aku buat video, aku tak ingat aku buat video kat mana. Ada orang satu family tu, dia dekat belakang aku. Aku dengar suami isteri tu tengah gelakkan aku. Dan yang paling aku dengar masa aku tengah buat rakaman tu, aku dengar. Tapi yang paling tak best bila dia sempat beritahu anak dia yang jangan jadi macam orang depan tu. Macam tak betul cakap seorang-seorang. Macam ibarat kerja yang kita buat tu ibarat satu penghinaan lah. Macam kerja yang memalukan. Ibarat macam tak payahlah bagi tahu anak dia tak payahlah kerja tu, macam no future ke, macam it's not the thing to do lah kan. Betul. Lepas So tu macam mana reaction kau masa tu? Apa perasaan kau masa tu? mental aku tu daripada aku excited nak buat review, dia terus jatuh. Kadang-kadang kata-kata orang ni lagi tajam daripada pisau. Dia kadang-kadang bila kau walaupun orang tu berkata, kita rasa macam masuk telinga kiri keluar telinga kanan, tapi bila malam kita nak tidur kat atas katil tu, benda tu bermain-main kat fikiran. Betul tak? Kau setuju tak? Betul. Macam aku ni membodohkan diri aku ke? Kenapa orang cakap macam tu? Ibarat dia memang nak tarik kita ke bawah. Betul kan? Orang kita ni dia suka lihat kejatuhan. Lepas tu okey, itu satu cerita. Ada tempat lain pula, ada pasangan couple, aku tengah buat video, aku pacak kamera sebelah ada orang. Aku datang, aku tersilap aku makan nasi ganda kot. Aku buat review nasi ganda, aku letak kamera, kat sebelah tu ada pasangan couple, pasangan bercinta. Budak-budak muda BBNU kan. Okey. Zaman tu aku pacak, Si boyfriend dia nak tunjuk hero lah tu. Aku cakap kamera, ya betul. Okay. Aku pacak kamera, aku cakap. Bila aku cakap tu, lepas tu aku ada dengar budak sebelah, aku dengar lah pasangan couple tu dia tengah gelakkan aku. Lepas tu lelaki dia kata, kalau saya tak buat benda macam ni, saya tak buat benda bodoh macam ni. Dia kata. Aku berhentikan kamera kejap, aku pandang dia orang. Oh, kau pandang? Aku pandang dia orang, aku cakap dengan dia orang, tapi dia orang tak pandang aku. Dia orang buat main handphone. Ibarat curi cakap lah ni. Curi cakap lah, cakap belakang. Lepas aku teruskan. Dan video tu dan lepas tu aku punya mood nak makan memang spoil. Terus tak ada mood, aku balik aku delete video. Tak jadi je lah kira. Tak jadi. Dia macam
dia patah semangat lah. Lepas tu aku cakap terus terang, aku berada di ambang YouTube ni tak senang tau. Aku cakap terus terang, YouTube ni tak senang. So sebab kau kena ambil masa edit pun berhari-hari. Kau nak bercakap depan orang gelak kan, balik kau nak kena mesengkan mata edit lagi. So aku rasa macam aku punya benda ni tak ada tuju. Betul. Aku tak ada rasa tak ada point. Aku memang dah berada di tahap paling rendah. Aku rasa okey lah, aku tak nak teruskan. Dan aku rasa benda yang aku rasa tu kebanyakan YouTuber baru mesti rasa. Betul tak? Macam kau pun ada waktu, ada zaman-zaman kau rasa fed up ke? Ni kau tanya aku lah ni kan. Aku tanya kau. Sebagai pemula lah, maksud aku masih baru, subscriber aku pun sekitar 700 je. Dia bila aku perasan Faiz, bila dia dah naik subscriber 500 tu, maksudnya dalam 500 orang tu ada dah segelintir, tak banyak lah, mungkin yang dah minat dengan cara kita, dah selesa dengan cara kita. Ini kalau nak cerita sebelum aku 500 tu, maksudnya yang datang tengok video kita tu ialah bukan peminat, dia random dia jumpa. Aku juga dah lalu dah fasa yang kau lalu tu, tapi kau punya level tu dengan aku punya level pun agak level yang sama teruk jugalah. Dia datang dekat bab mana tau, dekat komen, dia kecam komen. Bila dia kecam kat komen kita satu benda yang mungkin kita tak berapa setuju, kita balas balik. Tapi kita balas balik dengan benda yang logik, bukan kita berlawan. Kita just nak explain balik kat dia. Dia akan rasa macam tercabar dan marah. Dia attack aku personal, Faiz. Dia mulalah dia main, oh kau ni tak handsome lah, tak payahlah angan-angan lah, itulah, inilah, apa semua. Jadi inilah benda-benda yang bila kita malam nak tidur kan, kita terasa down, kita terasa, aku rasa Faiz, aku rasa macam betul ke apa yang aku buat ni? Nak kita teruskan lagi kan? Adakah aku shock sendiri? Adakah aku membuang masa yang kita tengah shoot ni? Tapi bila kita dah sampai satu level yang 500 ke atas tu, kita dah tengok kita ada komentar tetap kita yang dia follow video kita, and dia interact dengan kita sebab dia rasa, ada yang viewer komen terima kasih, maksudnya dia rasa video konten kita buat tu bermanfaat. Maksudnya dia memang teringin nak pergi, kebetulan kedai yang kita pergi makan tu dia teringin nak pergi. Dia bukan nak dengar kata mulut kita kata sedap ke tak, tapi dia nak tengok apa jenis makanan yang dihidang, macam mana rupa tempat tu, macam mana ambient, macam mana suasana tempat tu. Jadi benda tu ada bagi manfaat kat dia. So aku tengok bila lepas pada 500 subscriber tu, aku punya subscriber makin laju tau. Dia makin naik. Seminggu aku dah start naik dah few subscriber. Jadi from there kita dah nampak benda-benda positif. Orang dah appreciate dengan apa yang kita buat. Betul. Apa semua. Tapi itulah, aku rasa nak jadi content creator ni, dia ada part yang mudah. Dia akan jadi mudah kalau kau you love doing it, kalau kau suka buat dia, dan kau jadikan dia sebagai satu career kau. Maksudnya kau ada tanggungjawab dengan satu kerja tu. Macam aku tak ada video, Faiz dah jadi menggelabah dah. Bila kita upload hari Isnin, hari Rabu kita nak upload video lagi, Faiz dah tak ada stok video dekat dalam tangan tu. Kita dah duduk dah, tak senang duduk dah. Pisang lah. Ibarat macam tak buat kerja kan. Senang cerita, untuk bagi viewer ni, kalau boleh bagi komen yang baik-baik. Sebab bila komen yang bukan-bukan tu, bukan aja kau menjatuhkan moral YouTuber tu sendiri. Kau kadang-kadang efek dia sampai ke kesihatan kita orang. Kadang-kadang bila malam tak boleh tidur, terfikir kata-kata orang. Betul. Dia terbawa-bawa sebab dia kata-kata yang tak baik dan negatif ni, dia nak seret kita ke bawah tau. Dia nak kita jatuh. Sepatutnya kita akan rasa macam we are very down, kita rasa tak best, macam apalah aku buat ni. Anyway, macam yang kita cakap tadi, sambil aku bercakap dengan korang ni, so the best part of it, bila kita tengah bersembang ni, kalau kau tengok phone aku ada new subscriber tau. Maksudnya bila kita duduk-duduk, kita sembang dengan macam aku berjumpa dengan Faiz ni, of course kita akan sembang benda yang apa yang kita buat ni lah, Faiz kan. Kita tukar-tukar idea. Tengok phone pula ada new, dia kata sini ada new subscriber, ada orang komen gitu. So kita pun appreciate tau. Dia buat lagi kita semangat, kita nak cari lagi konten, kita nak share lagi tempat-tempat yang kita makan kan. Aku pernah berada satu zaman tu, bila masa mula-mula tu, bila aku sampai 1000 viewer, bukan 1000 subscriber, 1000 viewer, aku dengan wife aku bertepuk tangan, happy sangat, pergi makan kat luar, celebrate 1000, baru 1000 view. Dia rasa macam, bukan 1000 subscriber, 1000 view. 1000 view, dia macam excited sangat tau. Macam
Sebab tu bila aku kat atas ni aku tak boleh pandang enteng yang kat bawah. Aku cuma nak tanya pandangan kau Faiz, kau setuju ke tak? Sebab bila ramai orang panggil kita ni food reviewer, okay? Aku berpendapat kita ni bukan food reviewer, kita bukan review. Cuma perkataan tu dah dikata food reviewer lah untuk senang sebab kita dah biasa. Okay. Tapi aku still percaya diri aku yang aku bukan review. Sebab kadang-kadang ada isu orang tanya, dia kata bila kita kata satu makanan yang kita pergi makan untuk Faiz, dia kata sedap, tapi bila dia pergi tak sedap untuk dia. Jadi aku selalu kata dekat dalam video, sedap ni dekat aku sebab rasa di mulut ni berbeza setiap orang. Aku lebih setuju untuk nak panggilkan kerja kita ni ialah kita nak memperkenalkan satu produk ataupun kedai ataupun kita nak share dengan orang, bagi orang yang dekat luar tu tahu apa makanan yang kita makan dan makanan tu sedap ke tidak dengan tekak kita. Sebab aku berpendapat yang kata food reviewer yang betul-betul ni sepatutnya dia diiktiraf. Dia diiktiraf dan dia mungkin ataupun dia salah seorang satu tokoh, macam dia satu chef yang terkenal. Bila chef yang terkenal, bila dia makan setengah makanan tu, dia boleh tahu dah apa menu ingredient dia dalam tu, apa yang sifat-sifat makanan tu, apa benda ni ada rasa, konten dalam makanan tu akan keluarkan rasa ni. Jadi dia yang lebih berhak untuk review, betul dia tak? lebih pakar kan? Kau setuju tak dengan aku? Pada pendapat aku itu betul. Betul. Sebab kan? dia pergi tauliah dan dia ada ilmu yang tinggi. Betul. Jauh beza dengan kita lah kan. Cuma kita tak tahu apa macam kita lebih kepada mempromosikan sesuatu tempat, sesuatu restoran. Betul. Kan? Dan apa menu yang ada kat situ. Dan aku tak tahu apa nama yang sesuai untuk benda untuk cuma kita dipanggil dekat Malaysia kita ni, bila kita buat macam ni dipanggil food review sebab bila kita makan benda tu sedap, kita kata sedap. Bila tak sedap, kita komen, yang ni tak kena dengan tekak kita. Kita pun tak nak kata tak sedap sebab dia mungkin tak sedap untuk kita, akan sedap untuk orang lain. Subjektif kan? Cuma kita nak bagi orang faham Faiz, yang sebenarnya kita ni bukan kata nak pergi dan nak komen, oi kau jangan makan kedai ni tak sedap. Betul tak kan? Kau orang makan ni sedap. Apa yang kami kongsi ialah mengikut tekak kami. Macam kita ada setengah orang dia lebih pada tekak utara, setengah orang lebih pada pantai timur punya tekak kan. Jadi bila kita kata tak sedap tu maksudnya tak kena dengan kita, ataupun kadang-kadang makanan yang disediakan tu tak berapa fresh ataupun tak berapa elok, itu yang tak sedap. Kadang-kadang kalau tak nasib baik pun orang lain dapat sedap, kita dapat tak sedap. Sebab kadang-kadang satu restoran masakan yang sama, tukang masak dia ada 4 orang lain-lain kan. Aku setujulah benda tu sebab kita lebih kepada memperkenalkan kedai dan menu apa yang ada kat kedai tu. Betul. Bab rasa tu subjektif lah. Ada yang orang yang suka manis. Mungkin kat kedai tu makanan dia manis. Mungkin orang Pantai Timur lebih suka manis. Kena pula orang Melaka mungkin kurang manis. Kalau kena orang Penang Faiz, kena orang Penang nak tak, dia aku orang Penang ni, kalau manis dia kena cukup manis. Kalau masam dia kena cukup masam. Kalau dia masin dia kena betul masin. Maksudnya dia ekstrim lah rasa. Tak ada jaga-jaga kesihatan dia lah. Tengok kari dia orang tahu dah. Aku dalam seminggu mesti akan ada satu video aku upload tu aku delete. Aku tak jadi Faiz edit sebab tempat mungkin kotor ataupun tempat dia mungkin berada dekat tempat yang bahaya, macam corner dia buka ke tepi jalan ke, bahaya, tempat parking tak sesuai. Aku takut kena kecam pula, peniaga tu kena kecam, aku kena kecam. So aku memikirkan banyak benda. Kadang-kadang masa aku berniaga tu mungkin longkang peparitan tak elok, dia parit sebenarnya, ataupun toilet tempat aku buat review pun memang teruk gila. Aku tak berani. Sebab jadi lebih baik daripada kita mengaitkan peniaga tu, kita decide untuk delete dan kita tak buat video dia kan. Betul. Kadang-kadang ni aku bagi contoh lah. Banyak orang akan tanya, Faiz ni kalau buat video ni semua sedap. Kau mesti banyak kali kena. Dah ada tapi dia lebih pada yang mana kenal, yang dia WhatsApp, ada yang DM dekat Instagram pun ada. Korang ni makan semua sedap. Dia tak ada tak sedap, berbayar ke dia kata. Betul, dia kata macam. Dia kena faham. Aku ada banyak kedai aku makan. Mungkin tak sedap dekat tekak aku, mungkin tak sedap kat tekak kita. Betul. Mungkin sedap kat tekak orang lain. Bayangkan kalau yang tengok video aku mungkin 30,000. Aku cakap tempat ni tak sedap langsung, aku tak suka lah, aku tak nak pergi. 30,000 yang tengok akan sebarkan kat semua orang. Bayangkan peniaga tu macam mana? Macam mana dia nak teruskan perniagaan dia hanya sebab mulut aku. Belum tentu mulut aku betul.
Mungkin mulut aku suka manis, orang mulut dia punya masakan sedikit masin. Orang yang suka masin macam mana? Silap dia boleh bawa dosa pula Pak. Betul. Kita tutup periuk nasi orang Betul, kan. tutup periuk nasi orang. Benda-benda macam ni memang aku tak nak buat lah. Lebih baik aku, lagi satu, kau pasal dekat YouTube orang cari tempat makan yang sedap. Mana ada orang nak cari tempat makan yang tidak sedap? Ada? Tak ada, tak pernah jumpa. Aku rasa kita besok kalau viewer kita dah boring, kita buat macam tu pula baik. Kita okey lah. we go out, kita hunt tempat makan yang tak sedap punya. Lagi satu, kita bukan orang famous. Betul. Kalau orang famous mungkin tak kena saman. Aku tak setuju Faiz. Orang yang famous pun tak mungkin buat macam tu juga. Ada yang buat juga. Ada, Ada juga yang buat. Ada Kering dia, ada yang kotor-kotor. Tapi tak apa, dia mungkin backup. Mungkin dah dirancang kot. Mungkin ada rancang Mungkin sebab tertentu. ataupun backup belakang kuat. Macam aku ni, aku pernah cakap satu kedai ni, aku cakap dengan dia kedai ni nasi dia sikit. Dan kedai dia tak berapa nak bersih. Aku cakap macam tu, simple sekadar cakap. Aku dapat WhatsApp daripada tokek kedai tu ataupun kerja dia, aku tak sure, dia kata abang boleh delete tak? Oh ya, ada. Boleh delete tak? Sebab nanti orang semua ingat kedai kita memang kotor. Tapi disebabkan aku dapat ugutan macam tu, aku delete dah video tu. So lebih baik aku bercakap benda penting je lah sekarang. So aku rasa benda ni, aku harap benda yang aku cakap ni boleh menjelaskan kepada korang kenapa banyak YouTuber buat video-video makan yang sedap ni. Aku harap korang faham lah. Okay guys, kita dah sampai penghujung rancangan kali ini. Saja nak lepak dengan Faiz ni, jadi kita nak share dekat viewers, nak bagi korang tahu apa cerita sebenarnya, kenapa kami jadi macam ni, apa intention, niat kami, apa semua, apa hiruk pikuk yang kami dah lalui. Semoga benda ni dapat menghiburkan you all, dapat bagi information. Thank you everyone yang mana dah tengok video ni daripada start sampai habis. InsyaAllah kita jumpa in the next video. Okay Faiz, terima kasih Faiz dapat luangkan masa dan dapat share kau punya pengalaman-pengalaman untuk aku dan untuk viewers saja nak tengok. Dia ni memang dah popular, tapi yang mana kalau korang belum kenal dia, korang boleh pergi juga check out channel dia, Melantak Babe. Melantak Okay, dia memang popular lah. Mungkin korang tak kenal dia sebab kebanyakan video yang tengok video aku ni pun kita share the same viewer juga Faiz. Okay, thank you everyone. Kita jumpa in the next video. Bye bye. Bye.